Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alright. Okay, so kita sambung pembelajaran kita yang semalam. Alright. So kita dah belajar untuk website. Okay, kat mana customer nak bayar. Okay, kita buat landing page bagi customer tu faham tentang produk kita. Alright. So kita dah cover, okay, untuk apa tindakan untuk bila dah ada order untuk hantar ke Singapura dan sebagainya. Alright, payment gateway pun kita dah cover. Okay, so hari ni, okay, tinggal saya akan touch bab marketing. Alright, so, okay, so hari ni saya nak touch bab marketing. Alright, saya tahu kat sini semua dah specialist memang FB Ads ni makanan. Kalau saya cerita pun banyak-banyak pun memang korang siapa dekat sini yang tak pernah run FB Ads? Tak pernah run FB Ads conversion. Yang paling spesifik saya bagi, siapa yang tak pernah run FB Ads conversion? Boleh beritahu tak? Atau kalau yang dah pernah run iklan, so bagi tahu pernah. Okay, saya nak survey sikit. Sebab saya tahu marketing ni, FB Ads ni, semua orang biasa. Even boost sekalipun. Semua orang biasa. Okay. Tolong check dekat bawah tu. Cuba bagi tahu. You all, ada yang kosong ke? Ada yang tak pernah run FB Ads conversion langsung ke? Sebab saya nak touch sikit buat basic. Kalau ada yang belum pernah run FB Ads. Tapi kalau semua dah run, so maksudnya semua ada basic. Okay. Okay, so Syami Aswad pernah. Alright. Siapa lagi yang ada dalam ni? Okay, boleh beritahu? Boleh beritahu saya pernah ataupun tidak. Sebabnya saya nak survey. Takut saya nanti saya ajar benda yang basic. Korang bosan pula dengar kan. Pernah run tapi tak mahir sangat. Alright. Okay. Alright. Tak apa, yang penting pernah run. Maksudnya pernah nampak lah cara nak setting. Okay. Okay. Saya tak nak cakap berdasarkan FB Ads semata juga. Okay. Saya nak bagi semua berfikir macam saya nak luaskan. Okay. Sebab kita duk start kadang-kadang sebab FB teruk, FB problem, FB disable, so kita jam, tak tahu nak buat apa. Alright. So masa ni, okay, hari ni saya nak cerita pasal marketing. So marketing ni apa? Alright. Okay, kita dah ada website. Okay, dia ada bagi saya lah, okay, dia ada dua. Satu, kalau saya dia ada long term. Okay, satu lagi dia short term marketing. Alright. Alright. Biasanya internet marketer ataupun siapa-siapalah, kebanyakan bisnes hari ni semua dia banyak buat adalah short term. Saya sendiri pun okay, so saya sendiri pun banyak buat yang short term. Short term marketing ni apa maksudnya? Alright. Okay. Okay, marketing ni dia ada dua, satu untuk long term, satu untuk short term. Tapi kalau orang-orang IM ni biasa, dia akan cakap yang ini short term ni dia maksudnya dijual barang. Okay, jual barang. Tanpa orang kenal dia siapa, dia penting jual barang. Alright. Dia jual barang. Yang long term ni pula adalah kita jual brand. Alright. Kita jual brand. Okay. So, yang ni, antara dua ni, short term paling ramai.
Maksudnya orang tahu jual barang saja. Okay, tapi dia ada pro and cons dia yang kalau saya boleh share dekat sini, boleh katakan 80% internet marketer, 80% siapa yang buat bisnes online akan hadapi benda yang sama. Yang mana, okay, apa masalah di short term? Okay, saya cerita sikit. Contoh alright. Ni saya nak bagi buka mata supaya jangan fokus benda yang short term semata-mata. Okay, kita buat perbandingan. Alright. Short term ni, okay, awak nak pilih yang mana-mana saya tak kisah. Semua orang memang ada aim masing-masing, saya faham. Cuma saya nak bagi apa yang kita orang hadapi, apa yang IM kat luar sana, saya rasa bisnes pun hadapi benda ni. Jikalau short term, yang best dia adalah, okay, duit dia terus convert. Contoh, okay, biasanya iklan, okay, cost sama dengan sales. Dia macam cost over sales. Dia terus dapat duit convert. Maksudnya kalau kita keluarkan cost untuk iklan, okay, cost iklan, okay, biasanya kita boleh baca terus. Okay, sale ni kita akan dapat total sale berapa. Kita dah tahu. Kos iklan ni akan memberi jawapan kepada total sale. Contoh, kata kalau saya buat iklan harga kos iklan 100. Kata kalau kos satu purchase ambil dalam 30. Kemungkinan kita akan menghadapi 3 sales. Ini yang biasa. Maksudnya memang kita buat iklan untuk semata-mata satu kos iklan akan keluarkan satu sale. Macam tu lebih kurang. So, itu adalah permainan short term yang kebanyakan. Manakala long term pula. Okay, long term pula sebenarnya IM tak suka main sebab okay, duit yang dikeluarkan dia tak convert sekarang. Dia tak convert sekarang. Dia convert bila? Dia convert sebab kos iklan yang kita keluarkan, okay, dia convert tu adalah reach. Dia convert kepada trust. Okay. Lepas tu kenal. Orang kenal. Kos iklan kita keluarkan untuk perkenalan, untuk trust, untuk kenal. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya ada juga sale. Tetapi dia tidak banyak seperti macam short term kita buat marketing. Okay. Dia tak banyak. So sebenarnya dia berbalik kepada bisnes kita. Kita nak yang macam mana? Kita yang draft. Jelas saya kat sini? Okay. Saya nak bagi tahu pasal marketing ni supaya apa? Supaya walaupun anda belajar hari ni mungkin FB Ads semata-mata untuk dapatkan sale, tetapi cuba tengok juga sekali tentang brand. Sebab apa? Alright. Saya tengok dekat dunia ni, saya duk kaji banyak bisnes. Diorang memang boleh buat sales. Tetapi untuk long term, biasanya kita tak pandang sangat. That's why setiap tahun kita akan hadapi masalah yang sama. Contoh, manusia, marketer bertukar, staff kita bertukar. And then, contoh bila produk tu terpu di FB, di Facebook, kita akan terpaksa tukar produk lain. And then, produk tu jenama lain. Okay, costing lain. And then, brand biasanya jadi lain. Disebabkan kita terlalu fokus kepada short term. Okay, biasanya short term ni adalah barang dia, barang hit and run. Maksudnya barang tu kita duk fokus kepada nak jual habis, and then kalau boleh kita run, kalau tak boleh kita dah tak run. Biasanya untuk marketing short term ni, internet marketer banyak main yang ni. Okay, dua, okay, yang ini adalah long term investment. Long term punya barang. Biasanya benda ni kita bukan jual produk semata-mata, tapi kita jual that value. So antara dua lah you kena main. Alright. Ini antara perbezaan dia. Okay. Yang ketiga adalah apa yang pening sangat kalau short term. Okay lah kan boleh dapat duit. Okay, betul. Tetapi
dunia ni, dunia sales ni, dunia bisnes ni dia tidak selalunya indah. Okey. Sebab graf dia boleh jadi macam ni. Sekali dia menaik. Okey. Dia ada naik. Dia ada turun. Okey. Dia ada macam ni. Alright. Tetapi kalau dia naik, barang hit and run ni kadang-kadang kalau dia jatuh teruk pun ada. Terkubur pun ada. Okey. Tetapi pendapat saya kalau value ni even sikit naik, sale tak dapat, turun sikit, sale biasa turun sikit, naik sikit. Bila kita ada value apa-apa, dia naik sikit. Follower pun makin ramai, dia akan naik sikit, dia kaji sikit, dia ni sikit. Sebab kita biasanya tak push people untuk beli, tapi kita push kepada nilai. Bagi orang kenal apa yang brand kita buat. So makin lama makin kelamaan, brand kita tu dia akan ada nilai. Nilai brand dia yang makin meningkat. Okey, yang saya nampak. Tapi benda ni kadang-kadang dia macam sikit, dia dapat sikit kan, sale, orang kenal, jenama ni macam ni, jenama ni macam ni, orang bercakap. Tapi dia nampak secara sikit sebab kita invest tu brand. Kita tak invest kepada sale. Kita invest kadang-kadang kita invest kepada program, kita invest kepada bagi orang nampak. Contoh kita tajuk someone, kita buat iklan reach, kita buat iklan engagement. So dia tidak mendatangkan hasil sebab kita memang tak push kepada sale, tapi kita push kepada nilai. Sebab tu saya nak buka dua-dua tentang short term dengan long term, sebab benda ni yang apa yang saya hadapi dalam saya bisnes. So saya nampak long term is penting. Okey, tetapi yang masalah dia adalah yang ni kita kurang modal pun tak apa. Modal tak jadi masalah sebab dia terus kepada kita boleh dapat dengan kos yang rendah untuk iklan and dia terus dapatkan sale. Right. Tetapi yang ni ni problem dia lah. So tiga adalah modal. Modal yang tinggi. Ini saja yang agak perlu. Sebab tu kalau kita tengok company-company besar, dia buat marketing gila-gila. Duit dia guna modal untuk marketing, bagi orang nampak, bagi orang kenal, bagi orang gila-gila, supaya benda tu bertahan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun secara orang tahu, oh that is business. So benda ni okay, ya you all boleh tengok benda dekat sini. Sebab apa? Okay, marketing untuk long term perlukan modal. Jadi apa yang you boleh expect untuk dapatkan modal yang tinggi? Ini penting. Untuk buat marketing, kita perlukan modal betul. Tetapi kalau kita modal kurang sekarang, kita buat dulu yang short term untuk kumpul supaya kita boleh buat yang long term. Sebab tujuan saya cakap ini bukan nak suruh pilih buat long term atau buat short term. Tetapi yang pertama sekali, buat dulu yang short term untuk kumpul duit. Okay, ini nombor 1 lah kena buat. Alright, nombor 1 saya letak sini. Okay. Yang ni, bila dah kumpul modal, jangan enjoy. Okay. Silapan ramai IM, bila dia dapat duit, dia enjoy. Dia tak build untuk, ini kesilapan saya juga. So, dia tak build untuk brand. Dia tak bagi orang kenal pun this brand. Disebabkan ini, menjadikan benda tu tak dapat. Benda tu tak dapat untuk bisnes dia. So benda ni menjadi pesanan juga kepada diri saya. Sekiranya bila dah short term tu dah boleh dapat duit, saya kena pastikan supaya duit yang ada saya kena labur juga untuk long term. Macam mana saya nak laburkan untuk long term? Okay. Kalau untuk long term ni, marketing dia berbentuk, okay, long term ni marketing dia berbentuk share value. Share value ni macam apa? Okay, biasanya dia dekat dengan komuniti. Kita kena taja that apa-apa yang berkaitan dengan komuniti, sukan komuniti, kawasan setempat yang kita berniaga, ataupun kalau kita base dekat KL, so kita pastikan taja beberapa, mungkin kelab bola yang kecil-kecil, ataupun kita boleh taja dekat baju apa-apa jenama untuk yang kelab bola ataupun kelab bola jaring, ataupun tak kisahlah, ataupun komuniti sukan ke setempat, kelab permotoran ke, kita boleh taja, mungkin kita taja baju supaya apa,
supaya orang aware dengan kita punya brand. Biasanya di sini juga biasa kita akan naikkan billboard. Itu ni kalau yang mahal lah. Okay. Kalau yang bukan billboard pun, seangkatan dengan billboard, banner pun boleh. Ada banner yang MBJB, Majlis Daerah Tempatan PBT tu, yang kita letak dekat simpang-simpang. Itu agak murah sikit berbanding dengan billboard. Benda ni perlu. Okay, saya nak share sebab yang ni saya tahu semua orang boleh buat. Contoh kalau kita ajak FBS conversion, okay, yang ni kos tak besar, tetapi dia boleh dapatkan sale. Yang ni semua orang kadang-kadang dah tahu. Bila dah buat, sebenarnya dia boleh convert. So, cerita dia adalah banyak yang sikit tu biasa. Okay. Saya tak nak compare di sini macam orang ni buat lagi bagus, lagi banyak. Tak, sebab dalam bisnes dia, kalau banyak sekejap, mesti dia ada akan jatuhnya. And then semua bisnes saya rasa macam tu. Contoh hari ni, yang anda masuk kelas ni, anda rasa macam aku teruk sale, tak ada sale ke apa semua kan. Jangan risau, sebab Tuhan ni, dia akan bagi waktu untuk korang hit punya. Cuma jangan berhenti buat je. Sebab kalau you berhenti buat dekat sini, sebab cerita FBS conversion untuk dapatkan sale ni, saya tengok dekat Facebook, IM saya yang lama, bila dengan saya, dia pun tak perform sangat. Tapi mungkin dia touch satu produk lain, tiba-tiba menjadi. Ada macam tu. Dan ada pula yang IM saya pernah join dulu, dia join run produk saya, iaitu macam buku CV apa semua yang saya run. Dia buat produk lain tak menjadi. Tiba-tiba dia masuk ke IM dengan tim saya, tiba-tiba menjadi. So saya tidak kata masuk saya menjadi, sebab ada yang tak jadi dengan saya, dia keluar, dia buat benda lain menjadi. Sebab itu adalah proses. Itu adalah proses yang Tuhan nak kau belajar lagi, sebab kau belum hit lagi. Okay, so FBS conversion tak jadi masalah, sebab bila kau buat FBS conversion, kau mesti ada sale. By hook or by crook, lama kelamaan mesti ada sale. So mesti dia akan dapat sale. Okay, cuma sale tu sementara. Dapat, tapi sementara. Tapi penat dia, setiap tahun kau kena hadap. Sekiranya kita tak buat long term. Maksudnya, orang tak beli secara organik. Kita kena buat iklan je. Tak buat iklan, kita mati. Katakanlah Facebook tiba-tiba disable. Terus jam. Ni kena buat warna merah. Yang kebanyakannya hari ni, okay, Facebook, dia kunci. Jam lah. Dia bagi kunci satu. Dia kunci je yang ni. Kita duduk fokus FBS je. Sale kita jadi ke berapa? 0. Confirm 0. Sebab apa? Sebab kita terlalu fokus kepada short term. Bila kena kunci benda ni. Sebab tu, kita buat short term untuk kumpul duit, kena invest juga untuk long term. Kena plan. Dan marketing untuk long term. Okay? Sebab kalau kita tak plan marketing untuk long term, benda ni akan jadi masalah sekiranya kita kena kunci macam ni. Siapa ada masalah yang sama? Bila yang kena kunci bab satu je, sale tak ada. Saya. Ini saya cerita berdasarkan fakta saya. Okay? Boleh check tak? Ada tak yang hadapi masalah sama? Ada tak yang pernah sama macam situasi saya? Saya run iklan, tiba-tiba bila saya nak bila kita dah kena kunci dekat dalam Facebook, kita dah tak boleh buat sale. Sale kita pun 0. Kita pun termenung dekat punca katil. Sebab tak ada yang pembeli organik. Itu yang biasanya berlakulah. Selalu alright. Syamil Aswad kata dia selalu. So kita tak nak benda ni berlaku. So saya nak bagi tahu that marketing pun dia ada long term dia. Contoh kalau kita letak bagi baju kat semua dekat community yang buat kerja apa, dia akan search benda tu. So dia akan ada organik yang datang. Sebab di long term ni kita nak kejar apa? Kita nak kejar organik.
Okay, kita nak kejar organik juga. Okay, sebab okay, contoh, saya tahu dekat dalam ni ada yang memang dah banyak. Contoh, kita dah buat iklan dekat FB ads yang long term ni, kemungkinan 1 juta. Daripada dululah sampai sekarang. Mungkin kita tak perasan. Tapi kita boleh, kalau dulu kita boleh nampak berapa ratus ribu dah kita keluarkan untuk total semua sekali untuk dekat dalam FB kita. Dulu boleh nampak lah 600,000, 1 juta kos iklan. Tetapi kita hanya fokus kepada short term. Ini adalah penyesalan saya. Bila saya tengok kos iklan 1 juta, saya akan tengok macam, tak ada pun organik masuk. That's satu kekesalan yang tak boleh diundur dah. So, kita buat duit juga, tapi kita invest juga untuk long term. Jelas kat sini? Sebab contohlah kita bagi baju. Kan dekat baju tu kan kita letak logo kita, betul tak? Kita letak logo. Lepas tu kita letak, contoh mungkin kita boleh letak website. Jadi orang datang. Orang datang. Sebab apa? Orang tengok dah, di sini dia ada baju, contoh dia tulis logo. Logo besar situ dekat baju orang tu pakai, kita letak bawah sikit adalah website kita. Benda tu organik. So dia organik ni. That's why company besar dia akan kumpul modal sebab dia nak pump gila-gila iklan, sebab dia nak organik tu. Sebab organik ni tak boleh beli. Once orang dah ingat, orang akan ingat selama-lamanya. Sebab tu yang invest gila-gila part long term ni. Sebab kadang-kadang kita memang tak ada modal, tapi short term ni membantu untuk kita kumpul. So long term ni perlu. Saya nak katakan satu benda yang kita tahu kita buat hit and run, tapi kita balik kepada kita buat bisnes ni untuk apa. Mungkin dalam ni, mungkin yang biasa adalah yang biasa dah run apa semua ataupun masih baru nak naik apa semua, tolong fikirkan terus plan that after hit and run dapat tu, duit tu nak kembangkan ke mana. Macam mana nak jadi jenama tu long term. Sebab pastikan dekat dalam website yang short term ni memperkenalkan pasal brand anda. Brand anda tu perlu di-highlightkan juga supaya orang ingat. Tolong buat. Contoh kalau buat website, tolong selitkan that brand anda supaya ada satu tagline yang orang akan ingat sampai bila-bila. Sebab betul kita nak sale juga, tetapi kita kalau boleh nak brand kita juga meningkat. Ini pesanan saya untuk semua, sebab saya hadapi benda ni. Kalau saya tak cerita benda ni, rugi. Sebab kita rasa kita kecil tau. Dia macam ni. Saya dulu, bila saya run, saya ingat nak 10,000 je. Kita macam, kita kata macam, kecil-kecil kan. Buat apa nak besar-besar. Saya pun main hit and run lah. Main lah. Kali pertama, bolehlah buat duit. Boleh run. Sebulan boleh dapat 5,000. Run. Ini kita tak buat ni. Ini kita buat fasa, apa orang cakap? Ini fasa hit and run ni. Ni sebab saja-saja nak test. Saya tak buat apa-apa. Tiba-tiba dia naik ke 10,000. Naik ke 15,000. So, dia naik lagi kepada 20,000. So, sampailah dia naik kepada 300,000. Ni kita duk main game FBX conversion ni. Tiba-tiba saya sampai 300,000. Waktu ni kita buat apa? Saya tak fikir pun pasal yang yang hijau ni. Yang long term ni. Sorry. Yang hijau ni. Saya tak fikir pun yang long term ni. Dulu kita nak aim 5,000 je. Tiba-tiba bila sampai sini, kita buat apa dengan duit ni? Kita culture shock, kita pun enjoy dengan duit ni. So kita tak buat pun investment untuk long term.
Tiba-tiba saya mengingatkan dunia saya ni bagus sangatlah. Okey, dunia ni tak sebagus syurga. Kita ingatkan, oh dia akan naik lagi, naik lagi, naik lagi. Tidak. Apa yang berlaku adalah dia dah tepu. Sama ada FP tu dah sekat, kebanyakannya disable dan sebagainya, produk pun dah tak boleh run, apa semua dia jatuh. Ini yang berlaku. Bila saya enjoy, saya tak fikir kepada long term, ini yang berlaku. Sales drop. Sales drop. Saya mengimpikan yang hijau ni. Sebab tu, di sini, kita start dengan short term untuk kumpul. Okey, kita tengok kita punya budget. Pastikan dekat sini juga kita plan sikit-sikit dulu. Long term. Kita mungkin kena letak banner ke, kita kena masuk event ke, kita kena dah start. Supaya along the way ni, yang kuning ni, manusia membeli dan juga mengingati. Dia membeli, okay. Dia orang membeli dekat kita punya web dan dia juga mengingati. Dan dia juga menyebarkan. Dia juga berpuas hati. Walaupun kecil ni, start daripada kecil ni buat marketing, dah kena dah sikit-sikit dengan apa orang kata, dengan apa tu, dengan komuniti, dengan orang-orang sekitar, supaya apa benda tu mengingati. Dapat benda ni? Sorry sembang macam ni sikit sebab saya tak nak apa yang saya ajar ni mengulangi kesilapan yang saya buat. Sekiranya anda staff, bos yang hantar ke apa semua dalam kelas ni, tolong ingatkan dia, okey, kita tak boleh fokus kepada short term semata-mata. Okey? Okey, short term semata-mata dia mati. Okey? So cuba fikir that long term. Even anda sekarang staff sekalipun, sekiranya anda memang berminat nak buka bisnes sendiri apa semua, ingat cakap saya. Start kecil, tapi invest untuk long term. Long term ni, dia tidak, ingat saya kata, dia tidak convert RM1 jadi RM1. Tak. RM1, dia jadi RM1. Tak. Dia tak jadi sales kepada RM1. Okay? Dia bukan macam tu. Okay? Kalau bos cakap, oh, tapi kalau saya keluar, berapa saya dapat? Bos cakap, long term bukan macam tu. Long term is about trust. Bos target berapa lama nak hidup. So kalau keluarkan RM1, kita boleh dapat apa? Kita boleh dapat reach. Orang kenal. 100 orang mungkin kenal. Dapat orang kenal. Biasanya orang yang kenal, dia puas hati dengan value kita, dia akan ingat. Dia akan sebar, dia akan puas hati. Dapat kat sini Ada soalan tak setakat ni? Ini berpengalaman lah, saya share sikit pengalaman. Okay, siapa yang nak tanya, ini pengalaman apa yang saya run. So boleh dapat 300,000 sebulan, kita pun enjoy. Enjoy, kita ingat sale tu akan datang selalu. Enjoy ni bukan bermaksud apa, kadang-kadang kita bukan enjoy sangat pun. Enjoy ni bermaksud kita dah berpuas hati dengan tempat tu saja. So kita tak buat lagi lebih untuk kita punya long term. Itu je maksud saya. Kita mengharapkan short term lagi, kita cari produk lagi apa semua. Disebabkan apa? Sebab kesilapan kat sini. Maksud saya tak nak semua dalam ni ulangi benda yang sama. Jelas Ada soalan tak untuk saya? Sebelum kita pergi kepada teknik, benda ni you nak kena plan. Sebab marketing ni nak kena plan. Okay? So kalau tak, saya teruskan. Alright? Okay. So, untuk pergi ke situ, dia kena ada marketing plan. Okay. Biasanya,
Macam biasalah. So sekarang, alright, kita buat step 1. Okay. Di step 1 ni, okay, biasanya kita akan sediakan tempat orang nak beli. Website e-com lah. Tuan ada strategi tak untuk gain long term? Okay. Mungkin boleh follow that apa saya nak tunjuk. Contoh sekarang kita main game website. Step 1. Step 2, kita buat FBX conversion. Macam biasalah, kita nak duit. Okay, jangan kata tak payah buat. Benda ni kena buat lah. Step 1 kita buat dulu yang short term. Short term ni kita buat. Okay. Tapi, bila dah masuk, kita dah ada duit sikit apa semua. Okay, step 2 ni, yang ni wajib. Kita memang main online. Tetapi, untuk yang murah-murah dulu punya, untuk kita dekat dengan community, kita boleh join event. Join event. Masuk booth. Even kabut sale. Kabut sale pun boleh. Masuk supaya untuk orang kenal. Step 2, ini teruskan. Yang step 1 ni teruskan. Maksud saya yang yang kita dah buat di step 1, kita teruskan. Tapi untuk menjadikan orang kenal kita, untuk menjadikan orang kenal kita, kita mungkin boleh masuk dekat sini. Kita mungkin boleh masuk kat event, booth, kabut sale. Kita nampak macam, ya ke benda ni? Tak masuk akal lah kan? Tapi, benda ni membantu untuk orang kenal. Alright. Bila kita masuk event, kabut sale apa semua, sorry, ini step 3. Saya silap. Sekejap. Alright. Okay. Okay, ini dah masuk step 3. Okay, step 2 ni apa? Okay, biasanya step 2 ni, kita main engagement. Engagement, biasanya video 3 serangkai. TikTok, Reels, Instagram, Facebook, Reel. Okay. Lepas tu, YouTube Short. Okay. Saya ada dapat sale dan ada yang daripada 3 benda ni. 3 benda ni. Okay. 3 benda ni. Ada masuk. Alright. Disebabkan 3 video TikTok ni, saya tak buat iklan pun. Tapi video dia, engagement dia power. So dia contact saya melalui video, saya tak silap Facebook Reel. Ada yang ambil coaching, ada yang beli barang, ada yang daripada TikTok tu dah cakap lah kan. So benda tu dia menjadi step 2. Okay, step 3, kita masuk event. Kita booth, kabut sale. Di setempat tu lah yang kita kenal dulu. Kita jangan ambil lokaliti yang besar. Kita ambil area kita dulu. Bagi semua tempat kita tu kenal dulu. Produk kita. Kadang-kadang kita buka booth bukan sebab sale. Ingat. Yang ni kita memang aim to sales. Yang ni kita aim to sales organik dengan orang kenal. Right. Yang ni kita nak bagi brand orang kenal. So, kita buka booth, kita letak kita punya produk. Kita bukan nak suruh orang tu beli. Tetapi, dia menyebabkan orang lebih trust. Kenapa orang cakap trust? Okay. Kalau perasan, dulu kalau kita buat FBX, conversion, kita terus boleh dapat sale macam mudah sangat. Sekarang, FB trust tu dulu. Walaupun kita buka FBX conversion, orang akan tengok beberapa teras. Orang akan check dekat Facebook, dekat TikTok, macam mana orang bercakap. Sebab sekarang, apa-apa hal orang tak tahu benda yang betul ataupun salah, dia akan cari info dulu. So, dia dah balik kepada asas sikit, iaitu trust. Sebab tu sekarang, kalau siapa buat FBX conversion, jadi kita akan belajar. Kalau dulu,
Dulu kita test, oh kita adjust lah, audience lah, apalah. Okay. Audience interest, kita masukkan interest lah. Okay, kita buat avatar lah. Okay. Kenapa? Sebab kita nak target orang-orang yang betul tepat untuk membeli. Sekarang no. Sekarang, dia lebih kepada kreatif. Kreatif, video tu macam mana, orang percaya tak kita kerja brand, orang tengok video kita tu kualiti ke tak kualiti. Sebab tu kalau dulu, video bodoh pun dah boleh dapat duit sale. Tapi sekarang design cantik pun belum tentu dapat sale. So apatah lagi yang design tak lawa. So kreatif, teras. Benda ni bila orang tengok kat luar ada, kat dalam Facebook pula dia nampak. Sebab once, okay, yang bestnya bila you buka event ataupun ni, bila once manusia ni sebut saja anda punya brand, okay, sebut anda punya brand, okay, AI Facebook, okay, biasanya dia akan terus capture ini orang untuk you punya target. Sebut saja. Contoh sebab kita buka mic, kita buka kamera. Benda ni sebenarnya setiap app dia macam kita ada satu setting yang kita allow kan supaya boleh dia orang boleh detect melalui kita punya mikrofon, kita punya kamera untuk capture that kita ni siapa. Sebab tu sekarang teknologi ni menghancurkan privasi manusia. So, tapi benda ni untuk orang bisnes kita kena pandai ke depan baguslah. Sebab kita boleh tahu that customer tu. Sebab tu kadang-kadang kita bincang dengan wife, kita bincang dengan saudara mara kawan-kawan tentang satu perkara, tiba-tiba muncul dekat Facebook. Okay? So, ini adalah untuk antara yang long term boleh buat. Tapi dalam masa yang sama, okay, walaupun kita buat benda ni semua, kita tetap juga kena buat website dan FBX conversion. Sebab apa? Yang tu mendatangkan hasil. Ingat, di setiap step yang pertama ni jangan tinggal. Bila kita dah over ke step nombor 2, step nombor 1 jangan tinggal. Bila dah buat nombor 3, step 1 dan 2 jangan tinggal. Okey? Selepas itu, ni dah masuk step yang ke seterusnya. Alright. Bila you dah ada sale, orang dah kenal, apa semua. Okay? Step yang keempat. Okay. The long term is, alright, you mesti aim kepada easy plan. Okay. Easy plan ni yang saya nak cerita kat sini ke tak? Alright. Sebab dia sepertinya jauh lagi. Alright. So step 4 ni mungkin bila dah ada duit, mungkin you kena ada billboard. Okay. You kena ada duta. Atau step 4 ni, you kena plan to IPO. Okay, maksudnya, okay, you kena ada easy plan. Untuk, bila dah kita punya brand dah stable, kita dah buat brand, kita dah ada ni apa, dah ada sales secara organik, orang dah kenal, FBX conversion pun jalan, you must be easy plan. So, easy plan ni apa? Alright, easy plan ni, pernah tak you terfikir pasal you business sampai bila? Maksudnya you jual beli sampai bila? Ada terfikir tak? Siapa kat sini tak pernah pun terfikir? Contoh kita dah buat semua benda. Kita dah masuk event, kita dah letak billboard. Saya letak billboard lah sini. Sini sebab mahal sikit kan. So billboard, duta. Sebab bila kita dah ada billboard, duta, biasanya sini pakai model yang besar. Okay. So yang ni semua tahu. Okay. And then brand kita biasanya dah ada agak stable. Step 4, step 5, dia penghujung adalah you kena plan untuk easy plan. Easy plan you bermaksud you serahkan business you kepada orang lain.
and then you akan dapat duit daripada orang-orang yang company-company yang bagi investment tadi untuk beli you punya share, untuk beli you punya saham. Waktu tu anda dah dapat duit. Okay, sebagai contoh saya ambil contoh Jack Ma. Okay, sekarang saham Jack Ma, kalau dulu masa dia starting, saham dia adalah 100%, mungkin 70% sebab dia ada partner-partner lain juga kan. Mungkin di sini dia dah jual semua saham dia, tetapi dengan nilai yang tinggi, berbilion-bilion ringgit, saham dia mungkin 5% je. Atau mungkin tak sampai, mungkin 3% je sebab dia dah jual habis. Tapi yang dia jual 67% tadi adalah dalam bentuk bilion. Mungkin 67% saham yang dia jual adalah sama dengan bilion. So kita kena plan kepada easy. Ini adalah game lain. Ini memerlukan anda buat berhad untuk anda easy plan. So alhamdulillah, saya sendiri alhamdulillah ARG pun kita ada ARG legacy berhad. So yang ni kita pun masih lagi plan untuk easy plan lah. ARG legacy berhad. Alhamdulillah saya dah tumbuhkan ARG legacy berhad. Kita tengah stablekan lagi kita punya perjalanan supaya kita nak easy plan. Kita baru tumbuh, kita pun masih lagi dalam proses untuk ke sini. Kita masih lagi buat berdiri. And then later mungkin akan share pengalaman. That is the long term perjalanan yang saya buat. Di sini saya masih lagi struggle untuk berhad macam mana nak easy plan. Okay, but this is you all boleh follow apa yang next for the future. Siapa di sini first time dengar pasal easy plan? Siapa boleh check tak siapa yang first time dengar pasal easy plan? Maksudnya kita business, kita mesti retire. Kita mesti nak rehat supaya kita nak tengok orang tu bawa kita punya business. So siapa yang di sini tak pernah dengar pasal easy plan? So that game long term sebenarnya adalah untuk easy plan. Takkan kita nak niaga selama-lamanya kan? So kita mesti ada easy plan. Sebab kadang-kadang kita tengok orang cakap, oh tak payah retire rich, retire young. Siapa je yang retire sekarang? Dah rancang tapi start. Good. So in case dah rancang tapi start, tak semestinya benda tu akan start. So rancang dulu and then buat sikit-sikit. Franchise tu sama ke easy plan? Tak. Franchise is kita buka supaya orang ambil kita punya. Franchise is kita jenama kita punya company. Alright. Itu still lagi marketing. Dia masuk part macam mana kita nak grow, kita buat dalam bentuk franchise. So kita buka. Dia still lagi kita tak easy plan. Dia still lagi kita yang own that company. Bila kita easy plan, kita dah tak own banyak persen dekat company tu. So benda ni later lah kita akan belajar lagi, saya akan sentuh lagi insya-Allah. Kalau ada next class ke apa semua, kita mungkin boleh buat kelas untuk kita rancang that macam mana kita nak pergi itu. So sebab nilai di sini dia akan makin menaik. Kalau company kita ada duit, dia akan makin menaik. So saham makin lama insya-Allah dia makin menaik. Even dia ada naik turun. Franchise di step berapa? Sebenarnya franchise ni sebenarnya dia lebih kurang di antara step 1 dengan step 2 sebab franchise tu sebenarnya apa yang kita panggil business model. Dia business model. Sebenarnya dia di fasa 1 lagi. Bila kita nak buat bisnes, saya nak pandai yang mana ni. Saya dah masuk topik ni. Bila kita nak start bisnes, kita mesti dah tentukan kita punya business model. Sama ada kita nak main
kita jual ataupun kita jual secara direct HQ menggunakan e-commerce ataupun kita nak main sistem agent, dia sama je. Sama ada kita nak buka franchise. So itu business model. Maksudnya business model kita tu ke mana? Exit plan ni bermaksud kita nak jual kita punya share company. Itu senang cerita dia. Kita jual share company kita daripada 70% dulu kita nak jual 67%. Dan dia sama dengan waktu tu kita dah stable, dah ada nilai yang tinggi. So dia ada dia ada nilai dia sendiri. Franchise is business model. Okey, contoh kita buka kedai burger. Kita nak buat style mana? Kita nak buka satu Malaysia ni kita punya semua ke? Ataupun kita nak ada sistem franchise. Bayar 8,250 contoh. Bayar 8 stall. Itu franchise. Itu kalau bukan franchise pun, kalau dia tak ada license franchise, dia mungkin buat licensing. Dia lebih kurang. Dia kadang-kadang orang panggil je franchise, tapi sebenarnya dia tak ada pun license franchise. Dia sebenarnya licensing, perlesenan. Okay, licensing. Alright. Apa tak betul tak aja dia? Licensing. Perlesenan lah, perlesenan. Dia bagi lesen. Macam Al-Ihsan. Al-Ihsan tu adalah perlesenan, licensing. Okay? Okay, kalau franchise ni dia memang ada dekat nama dalam franchisor. So macam tu. Itu baru business model step 1. Kita nak tentukan bisnes kita adalah di step 1. Contohkan kita nak bina bisnes, kita nak jual barang, kita nak tahu model kita. Kita nak pakai e-commerce website, sistem agent ataupun franchise. Itu step. Tapi bila kita dah bina sistem apa semua jadi sambil dengan marketing apa semua. Okay? Okay, ni yang saya cerita yang bawah ni adalah marketing. Alright. Yang ini adalah marketing. Okay. Yang awak tanya tu, franchise tu, ini adalah operational. Okay. Operational. Operational kita macam mana? Sistem macam mana? Macam tu. So, yang step 1, step 2 ni. So, yang ni kita cerita business model. Okay. Step 1 kalau untuk operational, biasanya kita akan tetap business model. Kita target sale berapa, kita nak main marketing cara macam mana, berapa modal yang kita ada. Okay. Step 2 kita tengok, okay, kita mungkin dah hire staff. Okay, kita grow berapa branch kita ada. Step 2 macam tu. Berapa total sale kita ada sekarang, kaji data, berapa data kita ada. Okay, operational. Okay, berapa warehouse kita ada. Itu step-step dia. Ni aset kita ada berapa. And then, bila kita dah ada semua aset, dah ada operational yang bagus, okay, di sini juga kita standbykan sistem. So, bila dah semua ni sampai ke step di atas, ada billboard, ada sistem, ada warehouse apa semua, company kita ni dia ada nilai. Nilai yang boleh dijual. Contoh saya nak jual 67%, saya nak exit, saya tak nak dah buat bisnes, saya hanya pegang 3% saja. Yang lain saya nak cash out. Exit plan bermaksud cash out. Kita jual company ni, dan kita ada cash out. Duit yang banyak. Dan kita boleh relax. Kita boleh, mungkin orang jemput untuk berucap saja. Atau mungkin duit yang ada, kita boleh invest lagi pada company-company kecil. Jelas tak kat sini? Atau saya melalui seorang-seorang? Saya cuma nak share sebab Facebook Ads ni sikit sangat. Hari ni sebenarnya sikit sangat. Dia punya FB Ads ni tak nak sentuh apa pun. FB Ads saya boleh sentuh tapi dia tak berapa nak shock disentuh sebab you all pun power dalam benda tu. Saya pun boleh share yang apa mungkin trik ataupun teknik saya yang you all pun dah test biasanya. Okay. So kalau kita duduk macam pening lagi pasal hanya FB dan website conversion saja untuk dapat ni, ingat ada banyak benda lain yang kita boleh plan. Sekiranya kita start dekat satu cara. Sebab ini part of marketing saja. Okay, banyak lagi benda lain yang kita perlu tahu untuk melengkapkan that satu bisnes. Okay.
Alright? Jelas kat sini? Ada soalan tak dekat sini? So, step ni kita sebagai business owner, sebenarnya atas kepala kita. That's why benda ni yang kalau if you fail to plan, you plan to fail. Itulah maksud dia. Okay? So, kalau kita rasa macam kita tak boleh nak plan benda ni, so kita mungkin bahaya sikit lah untuk bisnes kita. Ini pesanan untuk diri saya juga, sebab kalau saya tak ada plan yang lengkap, step 1 ni kita buat apa-apa semua, macam saya sentiasa nampak orang yang dah kat atas. Kita nak jadi Tony Fernandez, kita nak jadi Jack Ma, kan? Kita nak jadi Tony Fernandez, Jack Ma. Tak payah cakap yang besar-besar ni lah, yang tak ada exit plan pun. Okay, kita tengok contoh kalau kita tutup yang exit plan ni, bukan level kita contohnya, kita tak nak tengok yang ni. Okay. Step 4, kita dah tengok ada orang tu, dia ada billboard, dia ada duta, company dia masuk TV. Yang ni pun kita sentiasa duk tengok yang orang ni. Kita tengok orang ni. Sampailah kita terlupa nak plan dan apa yang kita perlu buat untuk sama jadi capai macam orang ni. Okay? Kita sama je dengan orang yang dah sampai kat sini. Kenal, ada pun bisnes yang orang tak kenal pun dia business owner, tak perlu pun, tapi nak cakap brand. Saya nak cerita bukan orang lah, tapi brand. Kita dah nampak brand, orang yang dah power, tapi sebenarnya kita lupa yang kita pun boleh buat benda sama. Kita lupa kat sini. Sebab tu saya nak pesan dekat semua yang ada ini, stop sikit tengok orang ni ataupun brand ni. So let's kita play game. Sekarang kita dah ada website sikit, kita dah run FBS sikit, kumpul duit sikit untuk kita tengok business model yang sesuai untuk kita. Sebab tu saya tanya biasa IM saya nak tahu dia punya sistem macam mana. Dia kebanyakannya orang dia fikir sampai sini saja, nak jual, and then benda tu dapat sale banyak. Kebanyakan orang jual kat sini. Sometimes kadang-kadang memang Tuhan tak bagi kita sistem ni. Sebab mungkin kita lebih kepada sistem agent. Kita boleh treat people lagi baik daripada kita jual sendiri. Ada setengah orang memang dia dicipta bukan untuk menjual, tapi dia dicipta untuk jadi leader. Mungkin you boleh finish sistem agent. Sebab tu tengok kekuatan di sini. Sebab tu belajar tak ada masalah. Sekurang-kurangnya nanti you ada ilmu untuk ajar orang lain. Sometimes kita tak boleh jadi player, tapi kita can be manager. Sometimes kita manager, tapi kita tak boleh jadi player. So kita kena pasti that kita kat mana. Kita ni suka macam mana. Contoh, ada beberapa yang tanya tadi pasal franchise kan. Yang tanya pasal franchise tadi, memang ada niat nak buat franchise ke? Boleh share tak? Bisnes apa? Ada yang tanya pasal franchise kan, Delia dengan Asrina. Memang ada pernah terfikir ke nak buka franchise? Dan produk apa? Mungkin boleh share. Sebab kalau terfikir, nak buka franchise ada besar-besar setiap tempat apa semua. You kena buat macam Syukur Majid. Sebab dia buat Syukur Burger tu, dia kena buat dulu franchise. Macam mana dia nak kena buat dulu? Kedai dia kena ada sistem. Kedai dia kena ada design yang menarik. Kedai dia kena jadi role model. Dia kena ada satu dulu, kedai yang macam orang tengok tu orang terliur nak buka bisnes dia. Itu franchise. So barulah dia masuk kepada marketing. So kena ada bina sistem, kena ada bina business model, kena ada target sale, kena ada matlamat yang jelas. Tu kalau nak buka franchise. So tengoklah yang mana sesuai dengan kita. Okay, dapat kat sini? Just teringat KFC dengan McD. Ceritalah kalau kata teringat sistem KFC dengan McD, yang part marketing ni dibuat semua. Right? Tetapi
Saya patut cerita ke tak? Sini, ini untuk cerita je lah. Okey, you all nak dengar tak cerita sebenar di sebalik? Saya share lah sikit. Bisnes yang besar-besar, okay. You all ada banding dengan McD, KFC, kan? Tapi kadang-kadang ayam goreng pasar malam lagi sedap. Contoh. Apa beza di antara KFC, McD dengan ayam goreng pasar malam? Okay. So, saya nak letak kat sini, bukan nak hina ayam goreng pasar malam, tapi macam kita lah. Saya nak bagi senang. Bisnes besar dengan bisnes kecil. Oh, dia tak bisnes besar, bisnes kecil. Macam mana dia cakap? Okay. Senang cerita, corporate dengan retail. Alright. Dia bukan ayam goreng pasar malam pun. Saya cakap. Dulu, cerita dia, McD ni, kalau boleh tengok cerita McD, ada siapa pernah tengok cerita McD, dia tahu lah sejarah McD ni. Asalnya, McD ni, ada dua beradik Donald tu, dia hanya menjual saja. Dia hanya menjual saja, dia buat retail saja. Dia hanya ada satu restoran je kat sini. Okay. So, bila ada satu restoran, dia jual and then dapat untung. Okay. Lepas tu, apa yang menjadikan dia beralih ke sini? Okay. Apa yang menyebabkan dia beralih ke sini? Datanglah seorang yang bernama Ray Kroc. Okay. Seorang insan bernama Ray Kroc ni, Ray Kroc ke tak silap nama saya betul lah. Ray Kroc. Ray Kroc ni, dia ni bukan buat McD macam adik-beradik Donald tu tadi. Ini boleh Google lah kot. Saya pun ingat-ingat lupa. Donald's ni dia dua beradik. Dua beradik Donald's ni yang buat bisnes ni. Dia buat retail je, satu restoran dapat untung, jual dapat untung, jual dapat untung. Macam kita lah. Jual dapat untung, jual dapat untung. Tapi datang Ray Kroc ni, dia ada satu idea untuk dijadikan benda ni besar. Kenapa? Dia nak buka, jadikan sebagai, dia nak kembangkan lah. Okay, dia nak jual retail, tapi dia nak, sorry, dia kat sini lagi sebenarnya. Okay. Ray Kroc ni datang. Okay. Ini cerita lah. Dia pun nak buka lebih banyak cawangan. Dia nampak macam McD ni bagus. Lebih automatik, kata dia. Ini berdasarkan cerita tu lah. Okay. Dia nak buka banyak lagi cawangan McD untuk jual retail. Okay. Right. Tapi Ray Kroc ni dia pening lah. Sebab dia nak terlampau kontrol that benda ni. Mestilah Donald dengan dua beradik ni macam ada perselisihan faham sikit. Tak bagi ni, tak bagi tu. Ada benda yang kena kongsi apa semua kan. Jadi Ray Kroc ni jumpa satu mamat ni dekat kelab. Saya tak ingat nama dia apa. Dia bagi cadangan yang why not you raise fund. Ini bermula. Bila you ada duit, you raise fund. Ini bermula untuk corporate. Maksudnya wujud berhad lah. Raise fund ni bermaksud dia kumpul raise fund, ambil modal orang. Okay, modal orang tu, orang yang invest tu dia akan jadi pemilik kepada berhad. So, dia raise fund. Bila raise fund, katakanlah saya ambil dia lah. Dia dapat 1 bilion lah contoh.
Dulu juta lah, 1 juta. So dia dapat 1 juta. Apa yang dia buat adalah, kalau sekarang restoran-restoran yang ada ni, dalaman dia semua Donald ni yang pegang. Okey. Saya bulat kat sini. Yang dalaman ni semua Donald ni yang pegang. Maksudnya sistem, apa yang dalaman, sistem, resepi. Alright. Tapi dia jahat sikit lah. Bila cerita rekod dia jahat sikit. Resepi semua dia pegang. Donald dia pegang. Tapi records ni dia pandai. Duit yang dia ada tadi, kan dia dah berhad. Duit yang dia ada tadi, modal yang dia ada tadi, okey. Modal yang dia ada ni, dia pun dia beli. Sebelum ni sewa. Sebelum ni McDonald ni, dia sewa kedai-kedai dia ni. Okey. Rekrut ni pandai. Dia pun beli dengan modal yang besar tadi, dia beli luar punya restoran McDonald ni. Maksudnya yang luaran ni berhad ni punya. Jadi kalau dua beradik ni nak menjual kat dalam, barang dalam dia, dia kena bagi dekat McDonald punya berhad ni. Ini jahat dia berhad ni. Jadi at the end of the day dia akur sebab bisnes pun dah jalan baik, tapi records ni ada bagilah sikit untuk dia cash out. Dia cash out. Bila dia dah cash out, okay, dia bagilah sikit untuk dia cash out. Sebab walaupun dia dah ambil jadikan corporate dengan resepi, dengan sistem apa semua sekali, tapi dia tetap bagilah dekat adik-beradik tadi. Dalam cerita tu dia ada bagi check lah juga. So daripada retail ni, disebabkan raise fund ni tadi menjadi milik ramai orang, dia dah jadi corporate. Dia tak jadi milik kita punya. So inilah cerita dia. Cerita dia adalah, kalau kita jual sendiri, okay, kalau kita jual sendiri, kita biasanya jual untuk dapat untung. Tetapi kalau raise fund, kalau corporate, kalau nak exit plan, okay, dia ada modal. Bila dia ada modal, dia panggil dia ambil alih. So dia boleh ambil alih company tu, company ni. Bila dia ambil alih, dia akan dapat aset. So daripada aset ni lah ada nilai. So bila ada nilai ni lah orang jual beli atas company saja. So itulah yang ada nilai saham tu. Yang naik turun, orang beli saham ni apa semua. Itu beza dia. Dan kalau kita nak lawan company besar, susah. Sebabnya dia bukan buat bisnes untuk dapatkan untung. Macam untuk rucik satu barang. Sebab ada company pun yang masih lagi rugi. Tapi dia owner dia untung lah sebab dia dah jual saham tu. Apa yang masih lagi rugi tapi dia still jalan bisnes? Shopee. Saya rasa banyak lagi bisnes yang masih lagi rugi kot. Yang besar-besar bisnes masih lagi rugi. Saya rasa TikTok masih lagi rugi. Kalau dari segi keuntungan jual beli, saya rasa lah. Tetapi dari segi nilai saham dia dah tinggi. Sebab tu beza di antara dua, kita punya bisnes dengan corporate punya bisnes. Sebab tu bila cerita pasal benda ni, kita tengok, oh, kita bisnes nak untung jual beli, tapi kita fikir nak besar macam dia orang. Dia tak boleh. Sebab jalan cerita dia berbeza. Bukan tak boleh, tapi kita kena game lain lah. Lain padang, lain belalang. So game MACD lain. Game kita yang kecil-kecil ni, jual goreng pisang, jual ayam, kalau nak buat franchise, itu game lain. Sebab itu memerlukan modal kita sendiri. Yang ni memang dia raise fund untuk dapatkan jenama MACD tu sendiri. Sebab tu orang cakap, oh, MACD ni bukan bisnes jual ayam, tapi bisnes dia adalah property. Itulah yang pendapat orang tentang bisnes property tu. Dia beli property. Luar, MACD punya. Dalam, Donald punya. Tapi Donald nak buat bisnes macam mana kalau kedai tu semua milik MACD? MACD cakap, oh, you tak boleh jual kat sini. Habislah Donald tu. Sebab tu kalau tengok cerita The Founder tu, you all akan tahu. Okay? Jelas tak kat sini? So, bila ternampak je bisnes besar, jangan nak compare kita dengan kecil. Sebab game dia berbeza. Saya pun macam semua juga. Macam you all juga dulu. Kita kalau boleh nak jadi besar, kita ingat dengan duit kita ni je cukup. Tak.
beza game dia. Ada game lain. Sebab game corporate ni kadang-kadang proposal dia banyak. Kalau nak kira untung, saya rasa untung orang jual kuih pisang lagi kat luar. Berbanding dengan bisnes yang hanya dia ini adalah mainan lah. Mainan geng apa? Geng corporate. Dapat? Ini saya share sikit lah cerita dia. Dua benda berbeza. Retail dengan dia corporate. Dia lain. Sebab tu kita tengok cepat je bisnes naik. Bukan. Dia sebab bukan bisnes dia untung. Tapi orang percaya nak invest. Itu saja. Dapat Okay. So, ni saya selit lah. Apa yang saya tahu, kalau salah tolong betulkan saya lah. So nak ceritanya jangan kita fikir macam nak besar sangat apa semua. Alright. So sekarang saya nak ajar, okay, setelah kita nak buat ni, kita nak buat marketing tu macam mana? Okay, semalam kita dah ada website. Saya dah terlepas jauh ni. So okay, semalam kita dah buat website. Bila kita dah buat website, so kita nak, ni kita ambil stage kecil lah. So kita nak buat Facebook Ads. Okay, so Facebook Ads conversion. Facebook Ads conversion dia sama je macam yang dekat Malaysia. Cuma dia adjust kepada location saja. Alright. Okay. Yang setting pixel apa semua, saya rasa saya bagi dalam bentuk video lah, sebab video tu dah ada. So saya tak ajar dekat sini kot. Sebab benda tu setting saja. Okay. Saya tunjuk je lah. Semalam apa ni? Apa? Sekejap saya buka. So kita dah ada website. So macam mana kita nak iklankan dia? Okay. Permulaannya kita akan setting pixel. Alright. Pixel ni apa? Pixel ni, okay, pixel ni adalah satu, kalau saya boleh panggil sebagai jambatan lah. Jambatan untuk Facebook baca data-data daripada website. Contoh sale berapa nilai dia, and then orang tu macam mana IP address customer yang pergi dekat website ni. So Facebook Ads boleh baca daripada website ni. So kita kena tanam pixel. Pixel tu lah yang akan bantu Facebook tu dapat nilai berapa. Contoh kos iklan kita set sini katalah 50. So contoh sale kat sini RM 70, 80. So di sini dekat data Facebook saja kita dah boleh check berapa nilai. Okay, so kita kena tanam pixel dulu. Sekejap saya buka website. So untuk run FB Ads conversion, beza dia adalah pixel saja. Maksudnya kita kena tanam pixel. Dia tak sama macam kita run iklan biasa. Dia tak sama macam kita run iklan biasa lah. Alright. So kita pergi dekat ni. Okay. So kita pergi dekat website. Ada dua cara. Okay. Satu, biasanya saya akan install plugin. Okay. Okay. Yang paling senang adalah conversion API lah. Pixel your site. Kita menggunakan conversion API. Saya biasa pakai pixel your site. Okay. So dekat sini ni dia ada event manager. Kalau you buka dekat Ads Manager, dia ada event manager lah. Okay.
Okay, so event manager ni kita nak connect data kepada website kita. So kita tekan connect, masuklah. Contoh kita nak luar semalam, case secret. Contoh. Okay, so dia ada beberapa cara lain jugalah, tapi saya tunjuk yang saya biasa pakai lah. Biasa je. Okay. Masukkan link kita punya website. Okay, saya biasa akan ambil copy ni lah, conversion API dengan Metapixel ni. Dia buat sekali, combine. Kita combine kan. Okay. Yang ni pun boleh sebenarnya. Tapi biasanya saya akan ambil conversion API ni lah. Lebih accurate bagi saya lah. Tak tahulah bagi orang lain kan, tapi bagi saya lah. Nak kata accurate tu macam mana? Nanti saya cerita masalah FBX ni. Saya ambil ID ni. Sekejap. Saya buka Pixel Your Site. Okay. Saya buka pergi yang Pixel Your Site. Saya buka general ni. Saya setting dekat Pixel sini. Conversion. Advanced matching. ID ni. Metapixel ID ni saya akan ambil dekat sini. Beza meta only dengan conversion API. Okay, sekejap kita buka. Sorry. Kita try buat sekali lagi. Kita tak boleh. Okey. Kalau kata kita kalau kita pakai apa Metapixel semata-mata, dia hanya boleh baca data, dia hanya boleh baca data berapa purchase, berapa klik, berapa yang kita set semata-mata. Dia hanya tanam coding di situ saja. Tetapi kalau kita pakai conversion API ni, dia lebih banyak data yang kita boleh dapat melalui website kita. Kalau kita tanam insert heading and footer saja, okey, jadi saya tunjuk. Kalau kita set up heading and footer saja, okey. Ni. Contoh kalau kita pakai conversion API, okey. Dia akan macam mana nak cakap? Dia akan mudah nak optimize. Saya nak cakap macam mana? Conversion API ni dia lagi choose sebab dia mudah untuk funnelkan mengikut data tersebut. Kalau Metapixel ni kita hanya boleh tengok dia punya aktiviti saja. Contoh customer klik ni berapa ringgit, berapa kali dia ni. Kalau dekat conversion API kita banyak boleh tengok dia punya, kita boleh samakan dengan dia punya IP address, data, umur, nama, apa semua sekali tu, semua info tu banyak dekat conversion API. Dia boleh improve kita punya result lah nanti. Tapi nak pakai yang ni pun, kalau macam mana saya nak jawab? Sebab okey, dia macam ni. Ada setengah tim saya pakai conversion API jadi result tinggi. Tapi ada juga yang pakai Metapixel je, tak pakai conversion API, tak verify domain, tapi still lagi dapat result yang tinggi. So saya nak kata benda ni 100% kalau buat and then menjadi pun susah, sebab result yang datang tu menyebabkan saya sendiri pun nak cerita benda tu macam kalau follow that ni sebab benda ni berjaya. Tak, sebab ada data kami, melalui data kami dah lah tak verify domain, dah lah tak verify account, hanya masukkan Metapixel only sahaja, tapi 12,000 satu hari, kos iklan RM3,000. Ada macam tu. Ada macam tu. Tak silap saya website ni.
Website ni. Website ni. Website ni. Ni website ni. Yang ni 12,000 pernah capai satu hari. Ni. Tak boleh tengok lama-lama. Okey, satu website tu boleh dapat 12,000 tapi tak pakai pun conversion API. Tak pakai pun conversion API. Pakai metapixel only saja. Tapi ada juga yang pakai conversion API. Bagi saya suka lebih pakai conversion API lah. Sebab dia ada beberapa tengok sini contoh. Facebook dah bagi dah. Contoh Fair Herbal Clothing use the conversion API with their pixel, result 10,000 naik berbanding daripada metapixel only. Dia bagi tahu. Maksudnya setiap orang Facebook pun dia pakai data. Macam kami pula, kami buat berdasarkan data. Yang kebanyakannya yang konsisten pakai conversion API lah. Okay, ada je kes-kes tertentu yang kadang-kadang nampak setting bodoh je tapi setting tinggi pun ada. So benda ni saya nak cakap pun susah juga kan sebab dia tak ada yang kalau kita call Facebook marketing expert sekalipun dia tak boleh cakap jawapan yang tepat. Jelas ini saya buat ni, saya suruh buat KVCP sebab berdasarkan data jugalah, data kami, data daripada Facebook. Okay. Right. So kita pergi next. Okay. Tapi walaupun kita buat ni, dia kena install juga kod ni. Dia ada dua. Tadi kan conversion API with metapixel. So dia akan suruh kita install kod ni. Alright. So kod ni kita nak install kat mana? Kat website kita. Kita kena ambil satu plugin. Okay, nama dia biasa saya pakai insert header and footer lah. Saya biasa pakai yang ini kan. Saya pakai yang ni biasa je. Yang mana pun boleh sebab kita nak insert header je kod tu. Yang ni pun boleh. Pixel dekat Flow tak okey ke? Rugi kita. Nak kata dekat macam mana dia kalau kata kat Flow tu boleh baca, tak ada masalah. Tak ada masalah, boleh guna je. Nak kata tak okey tu pun itu benda tu subjektif. Benda tu subjektif. Kalau saya kata tak okey, sebelum ni pun saya ada buat setting pixel dekat kat Flow. Cuma bila kalau awak bayar kat Flow ni secara yang pro, yang memang bayar secara contoh dekat Flow ni kan. So kalau awak bayar yang pro, saya rasa boleh, tak ada masalah. Tapi macam saya, bila kita tak bayar yang pro ni, biasanya dia terhad sikit. Dia terhad. Dia boleh baca macam tadi lah. Kita bukan nak cakap cara ni betul, tapi bila kita tak bayar kita tak dapat optimiskan secara yang tepat. Sebab tu saya lebih suka insert header and footer dekat biasa ni je. Dekat header and footer, lepas tu saya buat conversion API lah. Macam tu. Okay, copy code. Ini header. Kalau nak kata tak boleh ke, boleh juga. Cuma setakat ni lah, dia kalau bagi saya, dia
yang saya data saya bukan data awak ke, data saya, dia tak berapa nak accurate. Sebab saya pernah guna di Pixel, di kat Flow saja pun pernah. Tapi dia tak mampu nak menandingi ni. Yang ni kita turn on je, bagi advanced matching. Okay. Yang ni saya baca Pixel overview. Okay. Conversion API pula. Setting pixel ni untuk dia baca, tapi kalau macam kalau saya pakai conversion API, dia lagi dapat baca data lah bagi saya lah. Tak tahulah kan bagi orang lain kan. Ni dah. Nak tanam pixel dekat mana pun bagi saya tak ada masalah tau. Cuma yang accurate lah macam kita orang buat, memang yang accurate. Tapi nak kata accurate pun ada satu masalah juga. Macam ni, kadang-kadang Facebook ni dia tidak boleh baca. Dia tidak boleh baca data walaupun kita buat contoh semalam saya run, contoh dapat baca. Tapi ada setengah yang saya run dia tak dapat baca. Ada juga macam tu. Oh, saya set tak dekat personal, sorry. Sekejap ini kaos baru, saya set up dekat personal, tak boleh, dia kena business setting. Dia kena dengar business manager, sorry. Kalau conversion API, dia kena, okey, sekejap saya terang sikit. Tak perasan tadi. Yang ni, okey. Tengok as manager ni adalah, okey, ni yang saya kata personal. Okey, sorry. Dia ada dua. Yeah. Satu, personal. Ini memang Facebook ni baru, tapi ni personal. Okey, yang ni personal. Untuk yang kita, kalau personal, kita boleh pakai insert header and footer saja. Tetapi ini yang saya cakap, ada satu situasi yang dia buat 12,000, kos iklan 3,000 tu hanya menggunakan account ads saja. Account ads personal. Ini satu situasi. Bagus juga jadi macam ni. Satu situasi, dia hanya install event manager ni macam ni je. Ini satu situasi. Okay. Okay. Dia hanya install Pixel ni macam ni je. Dah install tadi kod kan. Dah ambil kod ni tadi, copy dekat dalam header and footer macam ni. Dia tak buat conversion API pun, dia paste dekat sini. Lepas tu dia save. And then dia setting balik dekat sini, continue, turn on. Alright, open event setup tu, yang ni tak boleh baca lagi kan? Alright. Okay, untuk Pixel dulu, kita test dulu tengok. Pixel tu dah ada dulu dalam kita punya, sorry, alamat. Copy dulu link ni, kita try test dulu. Untuk page view. Alright. Okay, page view. Alright. Okay. Lalu sini. Belum lagi. Refresh dulu. Ya, Facebook tak boleh baca. Okay, kejap. Ini kita set up. Dia set up macam ni je. Ada. So, ini satu case. Dia tak pakai conversion API, tapi dia pakai meta pixel je tadi.
Dia set up macam ni je. Dia set up tak pakai conversion API, dia hanya pakai meta pixel saja. Nah, ada satu case macam ni. Dia buat dekat personal. Dia sebab dia ada satu je. Okay. Oh sorry, yang ni tak ada. Okay. Sebab dia ada satu ad account je, VM semua dah kena disable apa semua. Alright. Yang ni saya biasa saya ambil purchase lah. Currency, kita ambil test NG. Okay, so kita ambil dekat sini. Finish setup. Okay. Alright. So dia akan keluar macam ni and dia run iklan. Sebab dia dah ada untuk baca data itu kat berapa, purchase berapa. Page view ni nanti confirm naik. Dia jadi sini. Tapi Facebook ni kadang-kadang dia tak baca pun ada. Sampai satu tim saya kadang-kadang apa yang dia tak baca. Okey, kejap. Bila kita create ads, bila kita dah create ads, ni satu situasi pakai macam ni pun ada. Yang simple macam ni tapi ada save pun ada. Okey, bila kita run iklan, yang baru ni biasa kita ambil sale lah untuk conversion. Alright. Saya lupa cakap. Kalau yang lama macam mana? Okay. Contoh ini kalau yang lama. Kita akan ambil conversion ni. Kan dia akan ada keluar brand awareness, reach, traffic. Tapi kalau yang lama kita akan ambil conversion. Tapi kalau yang baru ni dia tunjuk, kita kena ambil sale lah. Padahal sini dia ada conversion. Okay. Yang lain kadang-kadang sama je. Run iklan ni. Campaign. Kalau yang saya biasa buat, saya akan buka yang ni. Okay. Saya biasa akan letak 100. Untuk fasa test. Biasalah. Tapi saya buka asset ni banyak. Asset ni. Okay. Saya akan letak website. Okay. Ni je beza dia dengan WhatsApp, dengan trafik apa semua. Event ni, dia ada macam ni. Biasa saya akan ambil purchase lah. Alright. So, bila kita run dekat account personal, bukan business manager, dia jadi macam ni. Sebab kita tak boleh nak verify domain. Kita tak boleh nak verify domain. Verify domain, tak boleh. Sebab kita menggunakan personal account. Tetapi, ada satu situasi, dia tak buat verify domain, macam saya cakap, tak buat verify. Dia run macam tu je. Website pun saya dah tunjuk tadi. Yang tu 12,000 satu hari boleh pergi. Ni, purchase. Right. Yang ni Malaysia. Masuk location. Sebab tu kalau orang bergaduh dekat Facebook, saya tengok pasal pixel, pasal Facebook, pasal akaun kebar tak kebar tu, saya jadi macam, orang ni sebenarnya nak bertanding ada ilmu ke, nak bertanding ada sale? Ataupun kenapa nak bertanding kan? So, kita orang macam dah lalui dah, cuma malas nak bercakap. Contoh kalau kata macam, buat akaun di account, pernah ada sale. Buat akaun di business manager, pernah ada sale. So, macam-macam ilmu dah bercampur baur, sebenarnya satu hasrat je untuk dapatkan sale. Jadi, dalam kelas saya nak cakap, you all ada ilmu, cuba test macam-macam. Sebab tak ada satu pun yang memang, kalau kita bergaduh hari ni pun, dia tak jawab kepada sale. Okay? Singapore. So, kita target Singapore lah. Alright, kita target Singapore. Kalau umur ni, biasa memang kita ambil 30 ke atas. Saya tak ambil yang ke bawah. Biasanya kalau produk pun saya ambil sampai 60 je. Yang ni saya buat kosong. Language, saya biasa saya buat English all dengan Malay. Kalau tengok macam, sama je, tak ada apa pun yang beza, betul. Nah, itu je lah, saya pun sama. Alright. Beza dia kat sini Singapore lah. Market Singapore lah. Mungkin ada beza sikit lah daripada you all. Okay. Manual placement saya buat. Biasanya saya audio network saya tak buat. Messenger pun saya tak buat. Marketplace saya buang. Instagram Explorer saya buang. Instagram Shop saya buang. Facebook Group Feed saya buang. Business Explore saya buang. Story saya ambil. Reel saya ambil. InStream saya ambil.
Overlay ni saya tak buat. Search saya tak buat. In article saya tak ambil. Alright. Device ni. Okay, kalau saya ambil Android je. Saya ambil smartphone Android saja. OS version ni, biasanya saya akan ambil 7.0 ke atas. Okay. Ini setting yang saya biasa buat lah. Tak ada beza kan? Sama. Alright. So samalah yang kat belakang ni samalah. Maksudnya masukkan video. Right. Contoh saya masukkan image lah. Sama je. Sama. Tak ada yang special saya rasa. Ini bergantung kepada kreativiti yang you all nak tarik. Bagi saya, yang ni kreativiti untuk you all nak tarik macam mana. Macam itulah. Ada satu lagi yang biasanya yang kami test adalah dynamic. Ada tak kat sini? Boleh tak keluar kat sini? Nanti bila ada banyak dalam video biasa kita ada dynamic. Right. So yang ni macam biasalah. Masuk ayat. Biasanya saya akan pakai 3 ayat je kat sini. Saya tak buat banyak. Saya exclude Malaysia. Kalau exclude Singapore je, dia masuk customer Malaysia. Betul, ada sometimes dia masuk. Sebab ada pekerja dekat sana kan. Tapi saya tak exclude. Ada satu kalau saya tak exclude lah. Tapi kalau nak exclude pun boleh, tak ada masalah. Sebab kita memang fokus kepada Singapura saja. Saya tak exclude sebab ada yang orang Malaysia dekat sana, dia beli juga barang tu dengan duit Singapura. Sebab saya tengok ada beberapa nama tu macam orang Malaysia lah. Saya tengok macam tu. Macam tu. Tapi kalau satu website saya buat, dia macam ni. Okay. Ni. Saya contoh sikit lah kan. Ini satu website yang kita run dekat Singapura. Okay. Tapi kalau di Malaysia, dia akan ada RM macam ni lah. Tapi kalau di Singapura, kita pakai landing page lain di website yang sama. So website yang sama. So data tu dia kongsi. Itu sebab saya biasanya buat. Website yang sama, tapi landing page yang berbeza. Satu di Malaysia, satu di Singapura. Tapi data tu masuk di dalam satu domain yang sama. Sebab tu dekat website tu kalau WooCommerce dia tak jadi macam Singapore dollar saja. Dia jadi US dollar sebab dia dah convert siap-siap berapa ribu. Macam tu. Ini website yang sama. Cuma beza dia untuk Singapore dan juga untuk Malaysia. Tapi kalau saya dekat sini saya hanya buat Malaysia. Saya buat Singapore je lah. Saya tak exclude kan. Sebab ada juga orang yang Singapore sana daripada Malaysia tapi dia beli kat sana. Sebab ada yang stay kat sana. Bagi saya lah. Tapi kalau kata nak exclude pun boleh, tak ada masalah. Sebab betul-betul fokus kepada orang Singapore. Sebab daripada berdasarkan pengalaman saya, yang beli dekat Singapore kurang yang bangsa Cina. Yang banyaknya Indon. Macam nama tu macam Indon dengan juga macam orang Singapura Melayu dan juga orang Malaysia kat sana. So itu sebablah saya tak exclude. Tapi kalau nak exclude pun boleh, tak ada masalah. Macam saya kata, benda ni dia macam trust lah. Kalau you rasa macam you all buat trust benda tu, kadang-kadang orang lain tak percaya pun benda tu menjadi. Sebab with kepercayaan kita dengan sesuatu teknik yang kita pakai tu ada lagi penting berbanding dengan teknik orang lain. Sebab
kalau contoh kita pakai sebiji pun setting yang siapa-siapa buat atau yang saya buat, belum tentu awak menjadi. Tapi kalau kita dah jumpa satu teknik yang kita rasa kita buat menjadi, benda tu akan lebih menjadi. Market sana cepat tepu tak? Setakat ni tim saya run masih lagi okey lah. Masih lagi okey. Saya lebih suka lagi lah. Setakat ni dah berapa bulan Raya itu berapa bulan Produk yang sama ni produk yang tadi lah, Raspberry Keton. Produk yang sama. Daripada bulan 5 kot. 5, 6, 7, 8, 9. 9 bulan ni. So maksudnya dalam 5-6 bulan lah. 5 bulan lah baru. Dalam 5 bulan tak tepu. Ini boleh dapat lebih kurang dalam, kalau Singapura saja lebih kurang dalam 6,000-7,000 dia punya sale satu hari. So dalam 5 bulan tak tepu lagi tu kira macam bagi saya okey lagi lah. Dekat dia tak nak kata banyak tu tak. Sebabnya bila kita Singapura ni kita nampak banyak angka sebab dia punya harga tu mahal. Tu je beza dia. So bila contoh bila dah dapat 200, 300, 400 macam tu, dia jadi macam pada hasil bawah pada 50 parcel je. Tapi sale dia boleh pergi 12,000 padahal bawah 50 parcel. So nak kata tepu tu mungkin saya doakan kalau nak tepu pun setahun biar boleh makan duit dulu lah. Kalau kata kita doa tepu 3 bulan pening ke. Tapi bawah 50 parcel satu hari tu 5 bulan setakat ni boleh jalan lagi. So untuk hit and run sekejap tu so insya-Allah boleh lah, tak ada masalah. So primary tag headline ni macam biasalah, saya pakai pun macam biasa. Kita masukkan ayat, saya biasanya masuk 3 je. Saya ni style nak bawa orang daripada ayat tu. Okey, contohlah contoh nak senggugut, hilang dan tak rasa sakit lagi. Contoh macam itulah. Okey. Saya jenis main ayat pendek je. Saya biasa main ayat macam ni saja. Saya tak buat panjang-panjang. Alright. Contoh saya letak link. Saya letak link juga kat dalam. Sebab biasa orang tekan kat sini juga. Sebab link klik tak boleh percaya. Tu masalah dia. Di Facebook ni kita tak tahu link klik tu kadang-kadang customer scroll sekejap pun dia susah nak percaya. Tapi kadang-kadang saya tak letak ni pun ada. So okey, klik link di bawah untuk kami bantu anda. Saya buat macam ni pun ada. 2 ayat untuk orang baca dia ni. Alright. Okey. Okey. So saya macam tu pun ada. So saya buat pendek. Sebab apa? Saya tak nak orang baca panjang-panjang kat luar. Sebab kalau orang baca panjang-panjang kat luar, dia dah tak masuk dalam website. So kalau kata dia trigger kat sini, so saya biasanya akan trigger dia bawa masuk ke website dulu. So saya akan buat macam tu and then pergi sini. Memang iklan saya tak buat panjang sebab saya punya style lah kot. Saya punya style tak suka baca panjang. Jadi customer yang saya jumpa pun saya rasa dia mirroring tau. Dia mirroring dengan customer kita. Kalau kita macam mana, kita akan jumpa yang macam tu lebih kurang. Kebanyakannya lah. So sama. So kita letak apa? Website. So macam tu je lah. Iklan. And then publish. Jangan terkejut tak ada benda yang lain pun. Sebab kadang-kadang benda yang tak logik pun ada kan. Kadang-kadang bila kita buat iklan ni, okay, apa yang tak logik tau? Saya cerita. Kadang-kadang sini semua warna putih kan. Website ni warna putih kan. Kadang-kadang kita bila kita revamp website ni, kita boleh edit balik. Kita tukar kepada background ni warna sikit je pun dah boleh jadi efek. Kita letak warna biru katakanlah. Tukar. Sorry, sebab ni barang pink. Contoh kita letak warna pink. Kita letak warna pink. Pun kadang-kadang
boleh jadikan satu result dia berbeza. So benda tu sangat subjektif. So saya nak kata tepat pun tak, sebab tu kadang-kadang kita tak boleh nak baca sangat. Contoh kadang-kadang orang bergaduh sangat pasal teknik, pasal apa, kita tengok balik. Sebab dia bergantung kepada kadang-kadang kita tukar warna sikit dah boleh jadi result berbeza. Masa tu kita menunjukkan kat Facebook, aku dapat result macam ni apa semua kan. Itu kebanyakan IM lah. So dia tunjuk result pada hari pen ni je. Patut, sebab tu nilai syukur tu kena ada lah. Bila tukar warna sikit kau dah dapat result, bukan kau power sangat tau, tapi Tuhan nak bagi kau rezeki je. Sebab tu bila saya tengok orang bergaduh pasal teknik apa semua, saya kata dia orang ni memang ya, tambah-tambah orang yang bergaduh tu bila kita tengok okey dah join saya, dah join internet marketer saya tak power pun, tapi kau dah lah ambil result orang, kau post kat situ, kita kenal kan someone tu, tapi kita tengok masya-Allah. So benda-benda ni subjektif. So teknik tu subjektif. So sebab tu hati-hati sebab tu dalam dunia internet marketer ni kita cepat down kadang-kadang. Sebab bila hari kau tak ada result, tiba-tiba kau tengok orang lain result power, purchase sampai 10, padahal dia hari tu je. Kadang-kadang dia rolling balik result yang lama pun ada nak tunjuk kat situ. Dan 70% saya buat kajian, kan saya tanya kan anak-anak tim saya, anak-anak buah saya yang saya tengok dia, ni result betul ni kau tunjuk ni. Tak bos, gula-gula. 70% yang saya tanya semua tunjuk cakap gula-gula. So saya terfikir you all lepas ni kalau ada orang cakap teknik ke apa semua, cuba test dulu. Sebab dia sendiri pun dia tak pasti cara mana yang tepat. Sebab tu saya cakap FBS conversion ni kalau dari segi bisnes hanya part yang kecil saja. Banyak lagi marketing lain yang you boleh bawa trafik ke sini. Sebab tu macam Google Ads. Kalau kita buat Google Ads, bila kita dah jumpa keyword dia, makan tak habis. Sebab teknik tu orang tak sentuh, orang tak bercerita. So kadang-kadang kita kena berlapang dada bila tengok result orang tinggi. Awak just test, tengok macam mana yang boleh dapatkan result. Contoh hari ni result lain, esok belum tentu sekarang. Dulu kalau UL set macam saya, contoh tiba-tiba ada result, seminggu ada result. Sekarang hari ni ada result, esok belum tentu. So benda ni sentiasa improve. Sebab kadang-kadang orang yang ada result tu dia diam je. Dia tak berbunyi sebab dia tak nak share benda-benda yang betul-betul ada result. So kalau you all macam, kalau boleh, kalau yang you all nampak orang tu share result apa semua menyebabkan you down, jangan tengok. Sebab teknik saya rasa ada setengah orang sini dekat interest ni dia letak pun ada. Contoh kalau senggugut, okey, contoh dia letak pack. Apa pack tak ada sini. Contoh dia letak apa yang berkaitan dengan perempuan, contoh beauty. Ada setengah kita letak satu je, beauty interest, kadang menjadi. Ada setengah kadang kita letak banyak, ada yang menjadi. So saya nak kata satu bukti yang tepat kalau benda ni kosong ada, benda ni kosong tak ada, itu susah. Bertahun pun kalau kita debate dia susah. Sebab pengalaman tu berbeza. So ada setengah orang letak interest jadi, ada setengah orang kosong pun menjadi. So nasihat saya selagi benda tu ada result, so benda tu you all boleh buat. Sekiranya bila esoknya tak ada result, cuba usaha cari cara lain. Cara tu bukan cara macam mana, mungkin ubah. Kita tengok iklan ni, kita baca sedap tak? Okey. Menjadikan kita nak tekan tak? Kalau kita sendiri pun tengok iklan ni menyampah, orang lain tengok pun menyampah. Itu cerita kunci dia. Macam website juga, kita tengok website kita. Okey ke kalau aku baca ni? Aku terasa nak beli ke? Kalau kita sendiri pun rasa macam tak percaya produk ni boleh membantu, orang customer pun tak percaya. Benda tu sebenarnya berkait dengan kita juga.
Ada soalan tak tentang Facebook? Sebab tu saya kata benda ni kena seiring. Kita buat sale conversion juga. Tapi dalam masa yang sama, kita kena build brand tu juga. Sebab apa? Ada hari yang kita memerlukan organic sale. Sebab ada hari, kadang-kadang kita run iklan 100, tak dapat purchase pun ada. Kadang-kadang kita burn 7 hari. Kita burn 7 hari sale, cost ad 1,000 contoh. Masuk minggu kedua, kita dah repair dah. Ada yang Facebook kita repair iklan, ada yang kita repair website, kita tengok tak bagus, tak cukup, testimoni tak cukup, so kita tambah macam tu. So tak ada benda yang tepat dan orang tu boleh set sekali je, itu dulu boleh. Dulu boleh. Dulu tu tak lama sangat. Tahun lepas okey lagi. Masa PKP lagi okey. Macam tu. Ada soalan setakat ni? Tuan Azizi, kuasa beli Singapura tinggi, next boleh fikirkan ke Dubai pula nanti. Boleh. Nak try tak ada masalah. Nak try macam saya cakap, negara mana pun awak nak try tak ada masalah. US dollar Amerika pun boleh, tak ada masalah. Cara sama je. Tukarlah dia punya Singapore dollar ni kepada US dollar. Kalau Dubai pakai apa? Rial. Dia pakai apa Dubai? Saya pun tak tahu. Dubai. Contoh dia pakai currency rial. Tukar kepada rial. Dekat website tukar kepada rial. Strip satu dunia boleh, tak ada masalah. Nak try tak ada masalah. So, benda tu tak ada masalah. Cuma kita kena plan lah that strategi. Facebook ni saya nak cerita pun payah sebab dia tak ada satu teknik yang tepat. Yang saya biasa buat macam ni je. Cuma beza dia okey bila saya publish. Contohlah okey, contoh saya publish. Okey, contoh saya publish lah kan. Kita pun publish. Saya publish yang ni. Bila saya publish satu, saya biasa untuk test, saya akan duplicate kat sini. Okey. Saya akan buat macam ni fasa test. Ini cara saya. Saya rasa ada orang lain pun macam ni juga. Ada setengah orang buat macam ni juga. Tapi saya suka cara ni sebab test dia bagi saya benda tu setakat ni saya buat macam ni mendapat hasil dia. Saya nak cari yang winning ad, saya pun buat macam ni juga. Buka campaign satu, saya buka ad set banyak-banyak. Contoh 4 macam ni, saya nak tengok yang mana the best. So saya buka macam ni juga. Saya duplicate lah. Duplicate benda yang sama. Saya duplicate, saya tak tukar apa pun. Maksud ni ad lah. Ad yang sama. Ad yang sama. Saya tak tukar langsung apa-apa. Tapi daripada sini saya boleh dapat tahu sale mana yang okey. Saya buat macam ni. Maksudnya saya duplicate dekat dekat Excel. Saya nampak soalan tadi, nak hantar barang tu lah. Kalau Brunei, pernah try tak tuan? Okey, Brunei Brunei saya tak silap ada kurier yang ambil. FedEx. Saya rasa DHL pun hantar, saya silap. Kena cari kurier yang hantar ke Brunei. Brunei saya tak try sangat. Entahlah, saya rasa macam tempat tu kecil sangat. Kalau Brunei baik test Singapore je. Sebab Brunei tu kecil sangat. Ada yang try. Ada juga sahabat saya yang try Brunei. Saya tak silap pakai FedEx ke DHL. Macam tu lah, kena confirmkan balik kurier yang hantar. Sebenarnya internet marketer biasa boleh run je kat mana-mana kan. Cuma nak hantar. Nak hantar tu kena confirm dengan kurier saja. Dulu pun saya macam Singapore, saya takut juga. Tapi bila saya dapat tahu yang Ninja Van boleh hantar, tak ada masalah, tak ada isu lah. Sebab di Malaysia pun kita guna Ninja Van kan. So sama juga di tempat lain. Kita guna kurier yang mana boleh hantar ke sana. So nak kata tak boleh, boleh. Sebab nak kata tak boleh, boleh. Sebab ada yang hantar ke sana. So kena cari kurier yang mana hantar. Tapi saya tak buat lah Brunei. Saya hanya buat Singapore sekarang.
saya tengah nak cari barang untuk jual kat US dollar dekat Amerika. Sebab dekat Amerika, member-member saya jual banyak yang bundle lah. Bundle banyak jual kat sana. Cuma saya nak kena buat satu website. Saya tak try lagi. Saya dalam proses untuk deal dengan kawan saya yang memang buka bundle. So saya nak jual baju-baju yang dia kata boleh jual mahal lah apa semua. Saya pun tak faham konsep bundle ni sebab dia je yang faham sebab dia jual dekat Grey, dekat platform Grey, apa kata nama dia. So dia jual menjadi, tapi saya try guna e-commerce ni. So ada beberapa produk yang saya nak guna kat sana lah. Ada soalan tak? Saya nak off record dulu.